rasanya tak nak mengambil masa yang lama, tapi ingin beri perkongsian lah berkaitan dengan jenayah cyber, di mana kalau di dalam TV ataupun dalam radio kebanyakan kita dengar sampai ribuan ringgit ataupun puluhan ribu kerugian daripada individu ataupun daripada keluarga kita sendiri. Jadi di sini saya ingin berkongsilah kita lebih kepada pencambahan ilmu, kerana masalah yang datang kepada kita ni kerana kita tak ada input ataupun tak ada ilmu. Jadi senang orang nak memperdaya kita. Jadi pada malam ini saya juga ingin memperkenalkan anggota sektor saya. Jadi dalam Balai Polis Teluk Kumang ni kita ada 6 sektor yang dibahagikan, dan untuk di kawasan Kampus Sawah Senggala dan juga Padang Baru Senggala ni saya perkenalkan Korporal Syarizal, boleh ke depan? Okey. Ini daripada anggota balai saya. Jadi sekiranya berjumpa dengan dia, ada masalah, ingin berkongsi maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kawasan sekitar, bolehlah berhubung dengan saya punya Korporal Syarizal ni, di mana dia akan menyalurkan kepada saya, ataupun boleh terus kepada saya. Kalau ada nombor telefon boleh ambil, boleh terus kepada saya, ambil nombor telefon dan maklum apa permasalahan yang boleh saya bantu. Kerana pada 2-3 malam kampung saya berada di sini, mungkin orang tak perasan saya bergerak-gerak, tetapi 2-3 orang masuk dalam tempat saya. Jadi nombor telefon saya 013 dah 013 830 8485. Jadi saya cuba ambil masa lebih kurang 15 minit sekejap. Okey, berkenaan dengan jenayah cyber ni, kita tidak terkecuali. Kita sebenarnya terdedah. Okey, berapa ramai yang tak pakai telefon? Saya nak tanya itu saja. Kebanyakan kita semua pakai telefon. Jadi orang nak menipu tak perlu nak pergi ke depan kita pun, hanya menggunakan telefon ataupun menggunakan internet. Cyber ni kalau dalam definisi dia, maksud dia tu menggunakan talian perhubungan, menggunakan talian melalui internet ataupun melalui hubungan telefon. Jadi komputer pun salah satulah sistem hubungan dia. Jadi kalau dalam polis ni kita panggil, kita buka dalam kes 420 kanun kesesaan, di mana diperuntukkan hukuman lah berkenaan dengan persalah ini. Jadi dalam jenayah cyber ni kita menjenihkan dia beberapa kepada nama-nama yang kita selalu dengar. Contoh scammer, pernah dengar kan semua? Scammer bertelefon, kita tengok dalam YouTube macam mana dia memperdayakan seseorang sampai boleh terikut. Satu lagi dia panggil lost scam. Ini siapa yang ada anak-anak perempuan, lelaki ke yang mudah terperdaya. Jadi kita kena bagi input benda ni kepada mereka supaya tidak mudah terperdaya. Sebab duit ni bukan senang nak dapat ni. Dia orang hanya duduk goyang kaki, cukup masa melalui telefon, orang pay masuk. Dan Afrika scam, semua dengar kan? Kenal kan? Selalu pernah dengar kan? Jadi adalah lagi dia punya pakej pelancongan. Pakej pelancongan, kita nak pergi ke mengerjakan umrah, kita simpan duit, cukup masa nak pergi, tak boleh nak pergi. Kenapa? Kerana kita tertipu. Dan satu lagi dia panggil tipu pinjaman tidak wujud. Kita terdesak, dia suruh lagi
bailing kepada dia untuk kita dapat duit, tetapi kita dalam masa yang sama dipergunakan, ditipu. Okay. Jadi pokok pangkalnya adalah kita sendiri. Kalau nak diceritakan markas scam ni macam mana, markas scam ni dibuat daripada daripada China, daripada siapa yang buat dia. Tetapi contoh, dia kata, hello, saya ni daripada pihak berkuasa polis, awak ada warrant tangkap, sekiranya ingin berhubunglah nombor telefon sekian. Tak perlu. Kalau kita tak buat salah, tak perlu takut. Pergi ke balai polis mana yang balai polis terdekat, tanya, betul ke ada warrant tangkap? Polis sistem canggih dah sekarang ni, tekan je naik nombor IC kita, ada tak warrant tangkap? Tak ada, tak ada. Polis tak akan bagi tahu dia nak kita tangkap orang ni. Kalau dah bagi tahu awal, dia dah lari dah. Polis akan pergi kat rumah, ketuk pintu, tu dia buat kerja. Tak ada masa nak telefon macam ni. Ini menipu. Jadi di tempat kita sendiri pun tidak terkecuali, beberapa kita punya saudara mara kita ataupun rakan seperjuangan kita juga pun kena tipu. Di PD ni bukannya RM30, RM20,000, tetapi ratusan ribu ringgit daripada satu individu ke satu individu lain. Kalau ditambah-tambah boleh buat masjid katanya, kalau di PD saja. Jadi apa yang penting adalah kita kena ada ilmu. Kalau orang nak cuba nak tipu kita, dia ni daripada pihak berkuasa ataupun daripada pejabat kewangan, tak perlu nak layan. Kita tutup je telefon. Itu je cara. Ataupun kita nak dengar apa dia punya ni, macam mana dia punya olahan perkataan dia, boleh dengar, tetapi takut kita terpedaya. Ilmu dia 3, kita 2, tak pernah makan lah kita. Jadi itu paling mudah untuk saya katakan, jika ada wujud benda-benda macam ni, tutup telefon. Dan yang kedua, kita dah terdesak nak pinjam duit. Kalau orang Kelantan bagi piti kan, pinjam tak banyak, nak ambil dalam RM1,000 je. Dapat ada kat tepi-tepi jalan tu, okey, nak pinjam boleh, masuk dulu RM500. Kita yang nak pinjam, dia pula minta gitu. Betul tak betul? Tak betul. Jadi tak perlulah. Tak perlu. Sebabnya jangan letakkan diri kita dalam masalah. Kalau kita berjumpa dengan orang yang tak betul, dengan kita pun jadi tak betul. Jadi kalau ada permasalahan yang rasa kita ni tak ada buat benda-benda salah ni, pergilah. Boleh mesej saya ke, ataupun tu pergi ke balai saya. Tapi kalau nak jumpa saya, kena bagi tahu awal lah. Takut saya tak ada. Takut saya tak ada, tapi insya-Allah ada. Ustaz selalu minum pagi dengan saya pagi. Jadi kalau di PD ni belajar sendiri pun, kita anak-anak kita ni pergi ke politeknik ke pun, dapat duit pinjaman pun kena tipu. Jadi kita dah simpan duit yang banyak, tiba-tiba kalau tengok di Johor, satu hamba Allah ni nyari-nyari nak kena tipu, tetapi ada orang lain turut bantu, memperingatkan dia. Dan satu lagi, bila kita bercerita dengan Afrika Scam ni, pengalaman saya berkenaan dengan Afrika Scam ni, saya siap boleh buat tangkapan lah. Tapi nak ceritanya, kita ni terlalu mudah. Kita ni terlalu mudah kerana kita ada nafsu dan kita ada keinginan, kita perlu kehendak lebih. Kalau makan sikit satu pinggan tak cukup, nak 2 pinggan. Untuk saya ni. Okey, jadi di sini nak berkongsi sampai boleh share gambar macam-macam kita. Jadi pada saya, sekiranya anak-anak ini bermain telefon
duduk gelak-gelak sendiri, tanyalah dia berhubung dengan siapa, supaya dia tak tertipu. Orang sekarang ni nak tipu bukannya melalui perasaan boleh. Contoh dalam Afrika Scam ni, dia kata dia ni daripada Amerika lah, duk main telefon, duk main WhatsApp, email apa semua sekali. Pada suatu masa dia akan kata dia nak berjumpa dengan kita, datang ke Malaysia. Okay, dia pun mesej kat kita, dia dah sampai Malaysia tetapi tak boleh nak keluar daripada border immigration ni kerana ada kesalahan-kesalahan ni. Jadi dia kena bayar duit. Dia kata dia tak ada cash, sebabnya memang tak boleh bawa duit banyak pun nak keluar negara, kecuali dalam bank. Jadi bila dalam keadaan begitu, dia minta si kekasih dalam talian dia ni bantu. Bank kan masukkan duit dalam akaun ni sekian-sekian. Kawan ni dah terpedaya, terlalu sayang sangat, masuklah. Kita selalu dengar yang kena tipu ni bukannya ada janda, ada yang, maksud saya tadi, kita kena fikirlah. Kita di alam maya ni kita tak tahu dia macam mana. Tapi kita boleh bagi duit sampai ratusan ribu, tak kenal pun, tapi boleh bagi. Bila dalam situasi macam tu, kena nasihatlah kepada anak-anak ataupun rakan kita sendiri pun tak perlu nak banking orang duit sebegitu banyak tanpa usul periksa. Tak payah, mudah aja pergi ke balai polis, betul ke nombor akaun ni, buat satu report, kita berhubung dengan bank, betul ke ni. Sebab kita jangan terlalu gopoh gapah, kita terlalu mudah percaya. Cuba kita ambil perasaan curiga sikit. Kerana RM10 tu memang nampak macam simple, mudah, tapi RM10 tu tak ada RM10 tak cukup RM1,000. Betul tak? Jadi saya nak cerita lebih pun sebabnya bila namanya apa ni jenayah cyber ni, dia hanya sistem berhubungan sahaja. Kerana kadang-kadang dia keluar nombor di talian kita ni dalam telefon, dia tulis itu nombor sekian-sekian ni, ini dua sebelah kan ni nombor bukan aman. Tetapi guna telefon biasa pun dia boleh ubah surat jadi nombor tu. Kau balik 2-3 kali takkan jumpa nombor tu. Orang nak tipu kita mudah. Jadi jangan mudah terdaya dan cuba kongsi permasalahan tu pada kita. Contoh pada pertengahan tahun lepas kan, saya nak kongsi sikit. Ada kenalan saya ni. Jadi dia datang ke balai, dia kata suami dia tak tahu. Kita selalu ada urusan kerja. Dia datang, dia kata saya ni dah backing pada orang ni kerana dia kata saya ada warrant tangkap, dia kata. Warrant tangkap. Aku jumpa kau hari-hari, kenapa aku tak tangkap kau? Bagi IC kata. Kita cek, tak ada warrant tangkap, kenapa nak backing kepada orang ni? Tapi saya dah backing dah. Silap kau lah, tak bertanya. Kita kalau ada warrant tangkap, awal-awal kita jumpa orang ni dah keluar gambar dah. Kita ada sistem kita sendiri. Jadi bila dah duit dah backing, suami tak tahu, tiba-tiba masalah. Daripada tak ada duit pun sanggup pinjam dengan kawan, jadi satu masalah. Bila suami tahu pula lagi masalah rumah tangga pula. Jadi cubalah jadi seorang yang bijak dan jangan terlalu berfugapah dan cuba berfikir sejenak. Jangan mudah nak banking. Sebab sekarang ni tak perlu pergi ke bank pun nak banking duit. Melalui telefon pun boleh buat. Apa ni, CMB Klik ke semua sekali boleh buat. Okey. Jadi sekiranya ada masalah, boleh pergi ke balai saya ataupun berhubung dengan saya sendiri. Kadang saya ni, saya ada masa-masa dia tak ada di balai pun. Dan macam anggota saya Syahriza ni untuk kawasan sini, boleh berkongsi dengan dia permasalahan. Walaupun masalah dah sendiri pun dalam kawasan ni pun kita ambil tahu. Jadi berkongsian maklumat ni penting untuk kita
saling bantu membantu lah. Kerana kadang kalau kita mengharapkan pihak polis saja untuk menjaga keselamatan dan keamanan di kawasan ni, tak boleh juga. Kita sendiri pun kena bantu juga, kena bantu menyalurkan maklumat yang boleh kita. Yang kalau doktor dia akan tanya dulu sakit apa semua sekali kan, baru dia bagi ubat, sama juga boleh pun. Jadi itu saja saya nak cerita lebih pun rasanya masa dicemburui lah. Mungkin Ustaz boleh atur satu masa yang boleh saya cerita dengan detail berkenaan dengan apa, jenayah cyber. Sebab jenayah cyber ni bukannya masalah yang kecil, masalah yang besar. Sebab bila duit pergi keluar, kita nak ambil balik tu kemungkinan susah. Dia akan transfer masuk akaun kawan ni dia transfer balik, dia keluarkan balik. Jadi yang kena tangkap ni kawan ni, orang yang dia dipergunakan. Jadi bukan suatu kes yang mudah. Jadi untuk berhadapan dengan keadaan begini, cuba kita fikir, bukan senang nak dapat duit. Begitu juga anak-anak, jangan mudah terpedaya dengan omong-omong kosong ataupun dengan ayat-ayat cinta yang berdusta ni. Tak perlulah. Sebabnya dia ada satu keinginan nak sesuatu pada kita. Jadi di tempat ni pun saya nak kongsi juga, ada segelintir ni, tapi waktu kejadian tu bukannya di sini lah. Dia boleh buka baju, buka seluar, duduk dan tunjuk kan, dengan tak pakai baju dalam online sampai tahap tu. Kerana terpedaya dengan kata-kata, tengok bukannya muda, tua juga. Jadi selamat Ustaz lah. Jadi pada saya, cubalah kita jangan terpedaya dengan janji-janji kosong. Jenayah cyber ni bukan masalah yang kecil dan perlu ditangani dekat daripada keluarga lagi. Dan kita sebagai ibu bapa terus tengok anak-anak, pantau. Kerana dalam telefon ni baik pun ada, tak baik pun ada. Jadi cuba kita tengok kalau anak-anak sekolah kita tu, abang mesej dengan siapa, tengok. Cuba tengok dalam telefon tu apa yang ada. Bukan kita nak abang dia pun nak ambil tahu sangat pun, tetapi benda tu dah jadi tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Kita nak anak kita ni jadi seorang yang baik, dan tak nak anak kita ni dalam keadaan susah. Bila susah, kita juga yang susah. Jadi cuba kita pantau, tengok. Begitu juga dengan rakan-rakan taulan dia ni, kalau nampak yang tak elok semua sekali tu, cubalah kita bantu. Okey, rasanya perkongsian pencampahan ilmu saya rasanya cukup lebih 15 minit, tapi tambah 5 minit. Jadi itu saja Ustaz. Jadi pada saya, sekiranya ada masalah boleh hubungi dengan saya sekali lagi bagi nombor telefon. Boleh keluarkan kalau ada 013 830 8485. So sekiranya ada masalah boleh tanya dengan Ustaz, nombor telefon saya. Jadi kalau jumpa kat luar tu jangan sekali tu. Mungkin saya nak kenal semua sekali, taklah. Tapi dalam kalangan di masjid ni saya kenal. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih Ustaz.